لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qadima unasun min Uqlin aw Urayna fajtawahu al-Madinah فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قالوا راعي، واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia ada beberapa orang daripada suku Urayna, mereka datang ke Madinah. Suku Urayna, mereka ni kebanyakan, hari ni ada lagi, kebanyakan mereka duduk di satu tempat nama Qasim, Nuhala Riyadh. Kalau kita pergi Saudi hari ini, Riyadh, ibu negeri Saudi, dekat dengan Riyadh, dia ada satu bandar besar di Saudi, nama dia Qasim. Kawasan tu lah ni, kalau tuan-tuan ada peluang di umrah saja, ambil rombongan sekali dengan ziarah, tuan-tuan pergi ke sana. Qasim hari ini sudah jadi bandar pertanian. Yang kita dulu dengar kata Saudi, negeri panai, padang pasir, hari ini kalau di sekitar Qasim sudah jadi bandar pertanian. Bahkan kerajaan Saudi hari ini dia tanam gandum di situ, gandum dia ekspor sampai ke Amerika. Dia berubah macam tu. Imam Masjidil Haram yang terkenal itu Abdul Rahman Sudaid, dia orang sana, orang Qasim. Abdul Rahman Sudaid itu, orang sebut nama dia semua orang tahu. Dia orang Qasim. Dan sebahagian besar daripada ulama Saudi banyak berasal daripada sana, daripada Qasim. Baik suku Uraymah, mereka mai ke Madinah. Bila sampai sahaja mereka ni di Madinah, mereka kena sakit. Cuaca tak kena. Cuaca tempat dia dengan cuaca di Madinah ni tak kena. Maka kebanyakan mereka ni kena sakit. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح
wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Sakit depa ni, depa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tuan-tuan bukan sahaja dia imam sembahyang. Nabi ni bukan sahaja dia pimpinan tentera. Nabi ni bukan sahaja dia guru kepada semua sahabat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi marja', menjadi tempat rujuk umat pada masa itu dalam apa hal sekalipun. Sehingga sakit pun kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan dia pada masa tu macam tu. Bila suku Urainah mai ke Madinah, depa kena sakit depa ni sakit pelik, depa pun tak tahu nak buat macam mana, depa pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh depa ni cari liqah. Cari unta betina yang menyusu anak. Arab ni unta ni saja dia panggil macam-macam. Ada dia panggil jamal, ada dia panggil ibil, ada macam-macam nama depa panggil dekat unta ni mengikut peringkat umur. Unta muda, unta pertengahan umur, unta tua, unta betina menyusu anak, dia ada nama lele. Maka Nabi SAW suruh suku Urainah yang sakit ketika mai Madinah ni dicari unta betina yang menyusu anak. Wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Nabi suruh bila jumpa unta betina yang duk menyusu anak ni, Nabi suruh minum abwal, suruh minum baul, suruh minum air kencing dia. Nabi SAW suruh suku Urainah yang sakit ni, suruh dicari unta betina yang menyusu anak, suruh minum air kencing dia, wa albaniha, dan minum laban, minum susu dia. Fantalaqu, depa pun Nabi kata macam tu, depa pergi dicari unta betina ni. Kemudian bila dah jumpa unta betina ni, depa ambil air kencing dia, depa minum, depa ambil susu, depa minum. Daripada hadis ni ulama buat kesimpulan hukum. Hukum minum air kencing unta betina yang Nabi sebut ini harus. Tak jadi masalah apa. Kata minum air kencing jadi haram lagi apa dah. Untuk kes ni dikecualikan. Siapa kecuali? Pakai sabit daripada suruh Nabi. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Puak-puak suku Urainah ni bila Nabi suruh macam tu, fantalaqu, depa pun pergi cari macam yang Nabi suruh. Falamma sahhu qatalu ra'i. Depa pergi, depa buat macam yang Nabi suruh. Depa ambil air kencing unta betina menyusu anak, depa minum, depa ambil susu unta ni, depa minum dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sahhu maksudnya pakat sihat habis. Depa hak sakit tadi ni pakat sihat habis semua. Bila dah sihat apa jadi? Qatalu ra'i, depa bunuh pengembala unta. Ini kata manusia ni tuan-tuan. Tentu ingat balik apa yang jadi kepada umat Nabi Saleh, kepada kaum Samud. Bila salah satu daripada mukjizat Nabi Saleh keluar unta daripada bukit. Unta ni luar biasa, tidak seperti unta-unta biasa. Dengan saiz dia pun besar, dengan dia ni ajaib unta ni. Susu dia kalau diminum boleh satu kampung punya orang. Dia buat apa? Dia sembelih unta tu. Kaum Nabi Saleh yang kata kaum Samud ni, dia sembelih unta Nabi Saleh, unta mukjizat ni. Sedangkan Nabi Allah Saleh alaihi salam pesan dah, apapun unta ni hampa jangan mendekati dia dengan niat tak elok. Bukan kata bunuh. Kalau hampa mendekati dia dengan niat tak elok pun hampa salah. Nabi Saleh pesan dah, dia bunuh unta tu. Lepas dia bunuh, dia mai pula jumpa Nabi Saleh. Dia bagi tahu pula dekat Nabi Saleh. Dia kata, wahai Saleh, unta yang hang kata mukjizat yang Tuhan hang hantar mai, kami sembelih dah. Oh. Nabi Saleh dengar pucat muka. Nabi Saleh kata, tunggulah, azab Tuhan dekat dengan hangpa. Selang beberapa hari binasa mereka. Berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, suku Urainah bila mai Madinah jadi sakit. Bila sakit Nabi suruh pergi buat macam ni. Lepas mereka pergi buat, falamma sahhu, apabila mereka semua pakai sihat, qatalu ra'i, mereka bunuh penggembala unta tadi.
wastaqun na'am, dan dia ambil unta tu, ambil ke dia. Dia main perangai manusia ni, perangai tamak tu dia main. Dia tak boleh dah. Dia tengok ni unta ni tak ada satu magic apa ke, unta ni ada satu ajaib apa ke dekat dia, kira sebelum rugi kita ambil orang. Kalau dia ni alam, kita bunuh dia. Depa ambil unta ni, depa samun unta ni daripada tuan dia dan depa bunuh tuan dia. Kata hadis ni, faja'al khabar fi awalin nahar. Pagi-pagi esok orang pergi hadap dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, suku Urainah yang sakit mai jumpa tuan ingat dah? Nabi kata ingat. Aku dah suruh mereka pergi buat sekian-sekian benda. Mereka kata okey, mereka dah pergi buat benda tu dan mereka dah sihat dah. Mereka samun unta tu daripada tuan dia dan mereka bunuh tuan dia. Report sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fab'atha fi atharihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam tu, Nabi panggil satu kumpulan orang-orang Nabi ni. Nabi kata pergi jejak mereka ni, pergi jejak mereka ni, pergi ikut mereka. Tak mana mereka pergi, hampa cari, hampa dapat mereka, hampa bawa balik main. Nabi kata aku mau orang yang penting. Nabi sudah hot, Nabi sudah marah. Benda yang Nabi suruh mereka pergi buat cukup, jangan buat lebih pada tu. Nabi kata lah ni, aku tak mau cakap banyak, apa pergi cari ni puak-puak Urainah ni yang bunuh orang, yang samun harta benda orang ni, pergi jejak lagi mereka, pergi ambil mereka, bawa mai depan aku. Nabi kata falamma irtafa'an nahar ji'a bihim. Menjelang tengah hari, suku Urainah yang curi unta ni dapat ditangkap dan dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara faqata'a aydiyahum wa arjulahum wa sumirat a'yunuhum wa ulqu fil harrah yastasqun fala yusqun. Apabila dibawa mereka ni ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dipotong tangan mereka dan dipotong kaki mereka. Ini perintah dalam Quran. Kalau tuan-tuan buka ayat yang menceritakan tentang golongan yang memerangi Allah dan Rasul, dia main ayat ni. Allazina yuharibuna Allah wa rasulah. Dia main ayat ni. Cerita suruh potong tangan dan potong kaki secara khilaf. Kalau tangan kanan potong, kaki kiri potong. Ini kes bersabit dengan kesalahan samun. Curi, potong tangan saja. Curi maksud dia apa? Sengah-sengah, tanpa pengetahuan tuan punya harta. Kita duduk tidur malam-malam, dia ragas masuk rumah kita, dia curi harta benda kita. Itu curi. Curi hukum dalam Islam as-sariqu was-sariqatu, potong tangan. Samun maksud dia apa? Depan-depan, duduk beradab ni, depan-depan dia samun ambil, dia lari. Apatah lagi dia samun, dia bunuh pula kita. Kes yang macam ni hukumannya ialah potong tangan dan potong kaki. Khilaf, tangan kanan, kaki kiri. Dan hukum ini sabit daripada Quran. Kita nak tolak hukum ni, bermakna kita tolak Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan hukum ini. Kita tak ada hak, tuan-tuan. Kalau hari ini kita nak kata tak boleh, hukum ni mana boleh jalan, ni teruk sangat ni. Potong tangan pun dah teruk dah, hampir balas tangan dengan kaki sekali. Macam mana dia nak hidup, dia nak cari makan? Macam dia nak bunuh orang, macam dia nak samun harta orang, dia tak ingat benda ni. Orang yang kena bunuh, macam mana susah dia, macam mana susah keluarga dia yang ditinggalkan, macam mana kita tak mau timbang, kita duk timbang kesian kat penjenayah ni. Orang yang kena zalim dengan dia, kita tak fikir, kita duk fikir kesian ke dia hak jadi penjenayah ni. Ini silap kita. Maka akhirnya apa jadi? Makin ramai orang yang buat jenayah atas muka bumi. Takut tuan-tuan tengok dalam berita hari ni, takut. Bukan style bunuh saja lah ni. Dah ni style bunuh, kepala buang kang lain, tangan pergi buang kang lain, badan macam timun saja pergi buang kang lain. Sana jumpa tangan, sini jumpa kepala, sini jumpa badan. Forensik nak kena cek balik, buat keputusan kata sebenarnya juzuk-juzuk ni adalah kepunyaan satu orang. Ni hari ni punya jenayah yang berlaku dalam masyarakat Malaysia kita hari ni. Kalau dulu benda ni berlaku di Amerika sahaja, hari ni jadi di Malaysia benda ni. Takut
Takut, masing-masing takut, tak tahu siapa nak kena lepas ni, di mana tempat malang kita tak tahu. Pasal apa? Pasal tidak ada protection daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal kita baca ayat Quran, kita ambil ayat buah tepi. Kita tak mahu nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi SAW suruh orang-orang dia pergi jejak depan ni, dapat bawa mai depan Nabi, Nabi SAW perintahkan fa'amara faqata'a aydiyahum wa arjulahum, maka dipotong tangan dan dipotong kaki mereka ini, wasumirat a'yunuhum, dan dicongkel biji mata mereka. Yang ini dalam Quran tak ada, tetapi dalam hadis Nabi SAW buat, maka sabit juga benda ni daripada hadis Nabi SAW. Wa ulqu fil harrah, lepas potong tangan, lepas potong kaki, congkel keluar biji mata, dijemuk tengah panas. Dicampakkan mereka ini di tengah panas padang pasir. Yastasqun fala yusqaun. Nabi kata kalau mereka minta air nak minum, jangan bagi setitik pun air kepada mereka. Nampak tak? Kalau kita kata zalim, Nabi SAW suruh buat benda ni, adakah Nabi zalim? Kalau kita zalim, Allah Subhanahu wa taala ada turun ayat suruh buat benda ni, adakah Allah sengaja nak menzalimi hamba dia? Ataupun hukuman ini memang setimpal kena kepada orang yang buat zalim kepada orang lebih dulu, maka dia wajib kena hukum yang seumpamanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala Abu Qilabah, ada orang baca Abu Qalabah, tapi dalam panduan nama-nama ni dia panggil Abu Qilabah. Berkata Abu Qilabah, fahaula sarahu wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim. Kata Abu Qilabah, salah seorang sahabat Nabi ni, dia kata mereka ini suku Uyainah yang mai dibuat kerja macam ni, sarahu wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim. Depa ni adalah orang-orang yang mencuri. Depa ni adalah orang-orang yang membunuh orang. Dan mereka ini adalah orang-orang yang kufur setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa harabullaha wa rasulah, dan mereka adalah golongan yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka perang dengan Allah dan perang dengan Rasul, maka mereka wajar dikenakan hukuman yang seumpamanya. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam, kalau kita turut, Allah jaga kita. Bila kita tak turut Islam, satu, kita tak rasa manis. Islam ni manis. Pasal apa? Pasal Islam bawa keamanan, Islam bawa kesejahteraan, Islam menjaminkan keselamatan. Bila kita tidak ikut Islam, kita tidak rasa manis Islam, kita tidak rasa aman, kita tidak rasa sejahtera, kita tidak rasa selamat. Kerana apa? Kerana kita tidak ikut Islam. Maka kerana itulah bala demi bala demi bala duk turun mai dekat kita, maka manusia terpaksa menerima apa yang Tuhan hantar mai sesuai atas engkar manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Madi jilid 17. Jilid 17. Muka surat 215. Muka surat 215. Bab da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tinggal barang yang memberi syak akan dikau kepada mengerjakannya, kepada barang yang tak memberi syak akan dikau. Kita dalam hidup kita banyak benda yang kadang-kadang kita jadi syak. Syak pasal apa? Pasal satu kata boleh, satu kata tak boleh. Satu kata halal, satu kata haram. Satu kata elok, satu kata tak elok. Hak kata halal ni pun ustaz, hak kata haram ni pun ustaz. Hak kata elok ni pun ustaz, hak kata tak elok ni pun ustaz. Jadi kita orang awam, orang ramai ni pening. Kita kata saya pening, saya tak faham lah. Saya dengar ustaz kata lepas ni, hari tu saya pergi dengar ustaz tu dia kata lepas ni. Kalau ustaz kata haram, ustaz ni kata makruh, okey lagi. Dia kata masih jalan go lagi. Haram dengan makruh. Ni dok ni, haram dengan halal. Dia kata, saya pening. Nampak tak? Banyak benda timbul. Banyak benda timbul, bukan zaman lah, sejak zaman dulu-dulu. Banyak benda timbul yang kadang-kadang berpunca daripada cara tafsir. Cara mentafsirkan satu-satu benda.
Contoh kita kata perbahasan tentang gelang apa orang duk pakai gelang magnet hari ni. Kan? Mai satu ustaz kata okey, mai satu ustaz pukul kata haram. Bukan? Ustaz kata okey ni dia bagi hujah-hujah dia bawa mai dengan apa fatwa daripada negeri-negeri Arab, daripada merata tempat ada fatwa tentang benda ni, sudah ada fatwa pun. Dia bawa mai hujah-hujah macam tu. Ustaz kata haram ni sampai buat buku tu baik. Takwih hukum memakai tu haram. Dia kata pasal apa? Pasal pakai tu jadi syirik lah, pasal pakai tu jadi orang gila lah, pasal macam-macam dia tulis. Jadi dua pendapat yang ekstrim. Satu ekstrim kata boleh, satu ekstrim kata haram. Kita pun pening. So benda ni dia antara benda yang apa? Yang menimbulkan syak bagi setengah orang. Bagi setengah orang tak ada syak apa. Dia baca pendapat yang ni, dia baca dan dia kata betul. Dia ikut saja, tak ada masalah. Ada hak seorang ni baca pendapat ni, dia baca dan dia rasa betul, dia ikut saja, tak ada syak apalah. Ini hak tu i'ah ni. Hak ni yang tu syak ni. Dia baca yang ni pun dia nak ikut tak tahu, dia baca yang ni dia nak ikut tak tahu, dia duduk. Kes yang macam ni dia kata apa? Dah ma yaribu. Tinggal tu dah buatlah. Duk buat sampai nak jadi kepala jingga tu taklah. Kan? Orang lain tak ada syak apa, dia ada syak. Duk syak tak sabarlah. Senang macam tu. Ini panduan yang dia bagi. Dia kata itu bab yang menyatakan hadis yang membicarakan tinggalkan barang yang memberi syak kepada barang yang tidak syak. Ketahuilah saudaraku, apabila datang kepada kamu satu barang ataupun satu perkara yang mau memperbuat satu pekerjaan, kemudian datang syak dalam hati kamu dan datang taraddud. Taraddud ni maksudnya duk balik. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Dia duduk jadi begitu. Ataupun dalam bahasa kita mudah kan kata du i'ah. I'ah ni maksudnya tak tahu mana satu. Du i'ah dia kata. Dan adakah pekerjaan ataupun barang yang datang itu halal ataupun haram? Du jadi begitu. Jiwa jadi tak senang, jadi tak tenteram, jadi duk berasa semak perut, jadi duk berasa rimat. Macam tu jadi. Dan adakah elok dan harum ataupun buruk dan busuk? Duk jadi macam tu. Benda ni elok ke tak elok ni? Betul ke tak betul ni? Dia jadi macam tu. Maka tinggalkan olehmu daripada mengerjakannya dan daripada mengambilnya. Kalau kita duk jadi lagu tu, dosa buatlah kena. Daripada duk buat juga, duk jadi semak perut, dosa buat. Dia kata, senang. Tak kena fikir benda tu. Banyak benda lain nak fikir lagi. Duk bertengkar masalah nak pakai gelang ni, kata semak perut. Kita tanya ustaz kata okey, ustaz bagi hujah tak, itu saya dengar sana kata tak okey. Saya semua, ya semua apa? Kita pakai. Banyak lagi benda lain nak fikir. Ini tak ada persen pun tentang benda ni. Bagi orang yang duk jadi semua, tu tak buat, dia kata senang. Lagu tu senang. Baik, dia kata. Dan kerjakan barang yang tidak mendatangkan syak dan tidak mendatangkan taraddud dalam hati. Buat benda yang kita tak jadi serabut pun. Buat yang tu. Senang. Tuan-tuan, kalau ada benda tak settle dalam diri kita sembahyang pun tak wajib. Tuan percaya tak? Kita ada satu benda unfinished business. Dia kata ada satu benda yang tak settle. Kita nak sembahyang. Asal boleh pergi sampai 6 rakaat pun boleh pergi. Orang lain kalau tersilap pun jadi 5 lah. Kita pergi 6. Lepas tu serabut. Fikir apa tu? Fikir ni tadi handphone tak tahu mana tu duk cari tak jumpa. Kerana handphone tu asal kita 6 rakaat. Bini semayang dengan kita. Bini tu ya buat Christianity sampai 5 ni. Dia pun duk kuat aku silap tu dia betul kot. 6 pula. Bini kita kata aku duk ingat 5 ni sampai 6. Memang confirm dah tu lepas ni tak betul ni dia kata ni. Kita duduk hanyut tu pergi sampai 6 tu bawa sempat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini kita kata abang buat 6 tu. Takkan sampai 6 kot, buat 5 kot. 6 abang dah ingat abang buat 6. Menyebut apa? Handphone ni tu cari tak jumpa lagi tahu mana. Kerana handphone tu sembahyang jadi 6 rakaat. Tu belum cerita duit hilang lagi. Di bank, pergi pakai apa ATM, auto teller machine tu, pergi pakai auto teller, masuk bawa keluar duit 1000. Betul duit tak keluar. Tak saja keluar, duit tak keluar. Orang duk motor ramai belakang kita, yang kita duit tak keluar. Kita duk tunggu depan nak maki kita. Kita nak rimbuk mesin tu dah lagi, polis main tak pergi balai saja ya.
Lagu tu ketuk pelan-pelan, lagu tu pun tak gerak. Adakah anda mau recit ke tak mau? Mau peluang-peluang dia tunjuk withdraw 1,000. Memang withdraw tunggu. Yang duit tak keluar. Tuan-tuan Nabi sembahyang asar lepas tu. Lepas tu tuan-tuan Nabi sembahyang asar. Ni yang Nabi bank pun tutup pintu habis semua dah. Pun nak report dekat siapa ni. Duit pun balance tinggal 50 ya. Kalau 1,000 ni keluar tinggal 50 ya dalam. Nak balik rumah pun tak syok. Nampak tuan-tuan macam mana terabut ni dia mengganggu ibadat. Banyaklah kalau kita nak buat contoh yang kata benda yang kacau fikiran ni dia mengganggu ibadat ni banyak. So di antara bendanya dia kata benda ni, benda yang halal haram dia taraddud dalam hati. Duk dibalik. Maka yang demikian itulah disuruh oleh syarak kita. Dia kata sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kata dia, aku hafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sabda Nabi, tinggalkan olehmu barang yang memberi syok akan kamu, kepada buat dan mengambil barang yang tiada memberi syok kepada kamu. Nabi kata, ada orang penjelasan boleh menghilangkan syok dia. Ada orang penjelasan tak boleh menghilangkan syok dia. Dia duduk syok situ lah. Contoh, dia pergi dengar satu ustaz kupas. Ayat akan datang, kita akan baca di masjid Perang Garden. Ayat cerita kata laki-laki perempuan sentuh ni, wuduk batal ke tak batal. InsyaAllah kuliah minggu depan kita akan baca ayat tu. Sentuh laki-laki perempuan ni batal ke tak batal? Imam Syafi'i kata batal. Laki-laki perempuan yang halal kahwin ni kalau sentuh batal, termasuk isteri. Ulama lain kata tak batal. Kita baca hujjah. Imam Syafi'i kata apa? Mazhab-mazhab lain kata apa? Yang kata tak batal ni. Ada orang bila dengar hujjah tu hati dia boleh tenang. Dia dengar, oh ini hujjah Imam Syafi'i, okey. Dia dengar, oh ini hujjah imam-imam mazhab lain, pun okey. So dia kata dalam keadaan hari ini saya lebih selesa pegang kepada pendapat majoriti mazhab yang mengatakan tak batal. Ada orang boleh buat ni lenggong dan dia tak ada syah. Ni had syekh kepiah lenggak ni. Dia duduk syah. Dia ni dah dengar dah hujah ni, dia dengar pula 3 mazhab kata tak batal, tapi dia duk berasa tak lagi kalau batal lagu mana. Dia duk tanya lagu tu. Dia kata kalau batal macam mana? Aku tak boleh, aku lemah perut dia kata. Dia lagu tu, dia jenis orang yang macam tu. Dia tak boleh nak lapang dada mendengar hujah dan menerima hujah, dia tak boleh. Dia tu jadi tak boleh nak buat keputusan. Orang macam ni memang problem. Memang problem. Itu kan bila pergi Mekah tawaf, betul je dia keluar ambil semayang. Betul je dia keluar ambil semayang. Betul je. Orang lain dah tawaf habis dah, semayang sunat tawaf dah, orang dah pisang dah, orang dah tahlul, potong rambut dah, dia baru pusingan ketiga. Pasal apa? Pasal ni, masalah ni. Masalah dia tak tenang nak menerima satu pendapat lain daripada pendapat yang dia duk pegang lama dah. Walaupun pendapat lain ni mai dengan hujah-hujah yang bermacam-macam, dia kacau. Dia sanggup berkelahi dengan bini dia. Ni nak mai tadi, nak mai masjid, nak main kuliah maghrib tadi ni, ambil ajak semayang apa semua dia elok. Di rumah naik kereta dengan bini dia, masuk dia lagu tangan bini dia. Allah. Dia kata, dia boleh begitu. Mula dia pelan. Bang ujung tu. Dia kata, kalau aku ada ayat semayang saja nak main beratur aku. Berkelahi tuan-tuan, nak main semayang tadi ni, berkelahi atas kereta. Kalau tak ada ayat semayang dekat dengan aku pun tak mahu. Dia duduk darah dia kata, nak main mengaji. Bini ni sampai kecup muka, sampai jadi tak seronok, sampai jadi silap dah. Kalau aku tak ikut dia, aku tak apa malam ni. Dia sampai jadi spoil dah malam ni. Kerana apa? Kerana benda tu, benda yang dibahas oleh ulama dengan macam-macam hujah. Dia tak boleh nak terima.
Dia tak boleh. Ini masalah. Dia kata ada orang dia jadi macam ni, dia syok tentang satu-satu benda. Dia tengah hujah pun dia syok lagi. Yang ni jauhkan olehmu wahai orang Islam akan dirimu masuk di dalam pekerjaan yang syubhah dan pekerjaan yang tiada terang halal haram pada hukum syarak. Kalau macam tu lari jauh daripada benda nak menjadi masalah ni, lari jauh. Naik kereta nak main masjid, kata tadi ni duduk belakang, duduk depan. Takut botol tangan tak lagi ni, duduk belakang. Bini kata tak elok kau orang tengok siapa pula saya duduk handuk belakang. Cakap banyak elok kan daripada jadi benda nak jadi terbut kepala otak tak lagi. Dia kata ni tak aku nak kena rongkai serban lain, aku nak kena ambil ayat sembahyang lain. Hang tahulah aku ikat serban ni tepuh elok tepuh tak elok. Ni tadi pun setengah jam punya duk ikat. Dia kata ni tak lagi pergi rongkai ambil ayat sembahyang aku ikat pula tak jadi. Tadi hang punya pasal lah semua benda ni berkelai. Benda kecil tu jadi berkelai. Satu orang datang SMS kat saya 2 hari lepas. Dia kata ustaz, kesiat ustaz cerita tentang Abu Darda dengan isteri dia tu. Dia kata bagus. Dan tak main. Pasal apa? Pasal suami saya ada buat tahanan kat saya, macam mana bini Abu Darda kena. Ada juga satu Abu Darda lagi di sini. Dia dengar hadis tu cerita tentang Abu Darda ni. Satu hari dia sudah main semangat macam mana kan dia tunggu akhirat ni sampai tak peduli diri dia, sampai dia ditegur oleh sahabat dia Salman Al-Farisi. Dia dengar kesiat tu, dia kata Allah cantiklah kesiat ni belum. Bagi lagi dia dengar marah Allah sekali lagi. Dia kata lagi saya ni pun satu Abu Darda juga. Saya kata alhamdulillah lah Abu Darda tu sahabat Nabi. Dia orang bagus. Dia apa? Cuma sikit dia punya kesilapan. Kemudian Nabi buat correction, dia pun betul balik itu saja. Kalau betul suami puan ni macam Abu Darda, alhamdulillah setuju juga. Lagi marah kat kita. Betul saya tutup telefon bang. Kan? Ada tuan-tuan. Dalam masyarakat ni apa yang hadis cerita tu ada orang berkenaan dengan cerita dalam hadis tu. Baik. Apa jadi dia kata kerana masuk di dalam syubhah itu bermakna menjatuhkan diri di dalam maksiat dan jahat. Kalau sebenarnya benda yang melibatkan haram atau halal, dosa buatlah benda tu. Kalau kita pergi buang, maka kita selamat, dia kata. Bahkan berlindung kamu kepada yang hak dan bertahan diri kepada syarak. Sambung hadis tu dia kata fa inna sidqa qama'nina wal kadhib riba. Maksudnya dan bahawasanya benar itu membawa kepada tetap hati. Benda, kalau benda memang benda baik, hati kita tetap. Dia tak nak jadi ingat macam-macam. Benda tu hati kita tetap. Yang segala pekerjaan yang betul dan terang-terang halal menjadikan tenang hati orang yang ada nur agama di dalam kalbunya. Dan bahawasanya bohong itu perkara yang tak betul sebagai yang disuruh dan diizinkan oleh syarak, maka akan menimbulkan syak dan taraddud. Biasanya benda tak betul ni yang kita duk jadi kacau ni. Kalau benda tu terang dalam Quran, dalam hadis, tak ada kacau apa. Kalau benda tu tak terang, apatah lagi benda tak betul ni, memang benda tak betul, itu memang kacau dalam hati kita. Dan dia kata diberinya hati orang yang beriman itu goyang dan was-was dia. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Kemudian tajuk baru dia kata bab la yu'dalu bid'ah. La yu'dalu bid'ah. Iaitu bab pada menyatakan hadis yang menunjukkan amal ibadah itu tak sama dengan tenang dan tetap pekerjaannya. Tajuk ni dia nak beritahu. Kita buat amalan kelam kabut, kalut dengan buat tenang, slow and steady. Tak sama. Agama menilai amalan yang dibuat secara slow and steady. Yang ni agama kata bagus. Amalan yang dibuat kelam kabut, kalut, nak cepat, nak lekas habis, ini tak bagus. Itu maksudnya. Ketahuilah saudaraku, beramal ibadah itu telah disuruh syarak mengerjakannya dengan tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh diluputkan. Amal ibadat dalam agama kita mesti kena buat. Tak boleh kalau kita tak buat amal ibadat dalam agama, mesti kena buat. Saya janji bulan lepas cerita bini 4 kan, kita dah cerita dah hari tu ni orang yang mempunyai 4 bini. Dia kata ada cerita tentang orang yang ada 4 bini ni. Saya bawa ringkasan dia di sini. Satu orang kaya raya menikah 4.
Bila satu hari doktor diagnose dia ada satu sakit yang nak membawa maut, dia pergi jumpa bini dia yang nombor 4. Ni selingan lah, kita ada apa dengar itu sudah lah. Bini dia yang nombor 4 ni, kata dalam cerita ni, satu orang yang dia cukup sayang. Segala harta kekayaan dia banyak bini dia yang duk kontrol. Kasih sayang ni dia curah maksimum dekat bini nombor 4 ni. Dan bini nombor 4 ni lah orang yang dia layan paling istimewa. Dan bila dia sakit, dia kata dekat bini dia, now I'm dying, dalam bahasa orang Bugis. Dia kata, now I'm dying, will you follow me and keep me company? Orang kaya memang dia tak suka cakap orang Bugis. Dia kata dekat bini dia, saya lah ni duk nak mati lah ni, amo dah ikut saya kalau saya mati. Jawab bini nombor 4 kata apa? Dia kata no way. No way. Dia kata boleh belah. Dia kata aku sama sekali tak akan ikut. Bini nombor 4 yang dia cukup sayang, yang harta kekayaan banyak duk tumpuk di situ, yang dia ni kira layan paling istimewa ni, bila dia sebut dia nak mati, nak ajak ikut sekali, dia kata no way. Boleh belah, aku tak akan ikut hang sama sekali. Kata dia apa? Dia rasa macam pisau teteh jantung dia jatuh berlebuk. Kata bini buat begitu kat dia. Pergi kat bini nombor 2, pergi kat bini nombor 3. Bini nombor 3 ni dia kata dia cukup bangga dengan bini ni. Pasal apa? Pasal hak ni lah paling cantik dalam 4 orang. Dia bangga dengan bini nombor 3 ni, dan dia kalau nak attend apa-apa function, majlis, bini nombor 3 dia akan bawa. Inilah bini yang menjadi kebanggaan dia. Walau ada 4, nombor 3 ni dia segak dia lain macam. Kenuri, kendara, majlis, dinner, apa semua, nombor 3 ni dia dibawa. Dan dia bangga tunjuk bini nombor 3 ni dekat kawan-kawan semua. Bila dia habang kat bini macam ni, dia kata dia ni nak mati apa semua. Bini ni jawab dekat dia apa? Dia kata life is so good over here. Bini dia kata aku ni hidup di dunia ni cukup syok. Ini dia kata, I'm going to remarry when you die. Bini nombor 3 kata kat dia, kalau hang jalan, aku tentu akan kahwin lagi. Kata dekat dia, apa dia kata? Dia kata dia rasa sejuk kaki tangan dia bila dengar jawapan bini nombor 3. Sejuk kaki tangan dia. Di cerita ni saya buat ringkasan. Isteri nombor 2, dia pergi dekat bini nombor 2. Bini nombor 2 ni dia cukup sayang. Dia cukup sayang. Bini nombor 2 ni satu orang yang penyabar, cukup considerate. Dia kata cukup ambil perat pasal dia. Bini nombor 2 ni lah keyakinan dia. Dan bini nombor 2 ni lah tempat dia akan mai tanya apa-apa kalau dia ditimpa masalah. Bini nombor 2 ni kalau kita katanya dia ni counselor. Dia ada problem, bini nombor 2 saja boleh solve problem dia. Dia akan mai dekat bini ni, dia ni dengan style dia, dengan cara cakap dia yang meyakinkan, dengan semangat yang dia suntikkan dan sebagainya. Memang bini nombor 2 tak boleh, orang lain tak boleh challenge. Ini bini nombor 2. Bila dia abang kat bini nombor 2, aku nampak nak jalan dah, doktor dah sumpah aku pun duk tunggu hari yang Amor dah ikut aku kalau aku mati. Jawab bini nombor 2, dia kata I'm very sorry. Dia kata I can't help you out of this time. Dia kata kali ni aku tak boleh tolong hang. Lepas-lepas hang mai lah tsunami ke apa problem apa hang mai, aku boleh bagi idea, boleh bagi nasihat, boleh bagi macam-macam. Tapi bak hang nak jalan ni hang pergi sorang. Dia kata habis sangatlah. Dia kata habis sangat. Hang mati aku pergi sampai kubur. Dekat tu ya, aku pergi sampai kubur. Baik-baik ni dekat tu ya. Dia kata apa kata dia ni? Dia kata like a bolt of thunder, devastated. Dia kata macam kena panah lintah dia ni bila dengar jawapan bini ni. Terduduk dia, apa pun tak boleh kata. Dia kata pergi dekat bini nombor 1. Bini nombor 1 ni dia kata satu manusia yang sangat taat dia. Sangat taat dia. Banyak berkorban untuk suami dia daripada hari pertama kahwin dulu. Biasalah, kita mula-mula pisah, lepas tu barulah dia duduk senang. Masa susah ni, Mak Mek ni lah dia jaga dia. Mak Mek ni daripada hari pertama susah payah ni harum bersama. Dia kata banyak membantu kejayaan suami dia.
Bila dah kaya ada duit ni baru laki nombor 2, nombor 3, nombor 4. Masa susah, makmik inilah yang duduk dengan dia. Bini nombor 1 ni, satu orang yang cukup bertanggungjawab dekat keluarga, dia kata. Cuma masalah satu, dia cukup sayang dekat laki dia langsung tak sayang dia. Tu saja masalah. Bila dia pergi buka mulut abang dekat bini nombor 1, bini nombor 1 kata, I live with you. Dia kata, saya akan pergi sama dengan abang. Saya sanggup apa pun saya dengan abang. I'll follow you no matter you go. Saya ikut. Abang ajak saya, apa pun saya akan buat untuk abang. Ini jawab bini nombor 1. Kata lelaki nak wak nak mati ni. Dia kata apa? Dia kata, I should have taken much better care of you. Sepatutnya dia kata, aku kena jaga hang lebih daripada orang lain. Maka ada hujung dah. Tak ada nak buat apa dah. Baik, dia buat kesimpulan. Dia kata apa? Dia kata bini nombor 4 ni umpama macam badan kita. Badan kita ni kita buat bagi cantik, kita buat bagi segak, kita buat macam mana pun, kita mati, kecantikan segak tak boleh tolong kita. Kita masa hidup ni, saya pagi kemarin tengok TV3 pagi-pagi sebelum pulang dia kerja tu, pagi-pagi dia panggil dua doktor pakar dalam bidang kosmetik dengan plastik surgery. Mai duk cakap ni, duk cerita tentang pasaran pembedahan kosmetik di Malaysia lah ni cukup hebat. Orang nak segak lah ni di Malaysia ni. Pergi buat hidung bagi jadi macam mana ni, pergi buat apa ni, pipi nak bagi gameboy, pergi buat apa ni, debu mana ke, ni perut-perut pergi potong buang lemak apa nak bagi segak. Dan doktor tu bagi tahu kalau takat nak buat hidung ni dan 3-4 ribu ringgit, kalau perut mahal sikit dekat dalam 10 ribu ringgit. Macam tu punya manusia sanggup habis duit pasal nak segak tubuh badan. Dia kata apa? Segak tubuh badan ni apa pun itu dia tak tolong kita apa-apa. Kita mati, segak kita tinggal. Kita mati, handsome kita tinggal. Kita mati, apa pun hak ada di badan tinggal. Ibarat macam hak bini nombor 4 tadi. Dia kira segak saja. Dia kira dia ni satu orang yang kita buang duit banyak dekat dia pun dia tak boleh buat apa. Dia kata bini nombor 3 ni, dia kata ibarat macam status dan kekayaan. Kita masa hidup ada status. Orang tengok kita ada berjuang kat tangan, orang respect kita. Kekayaan kita punya wealth. Kekayaan kita, ini umpamanya, dia kata, dia tak ikut kita bila kita mati. Ibarat, dia kata bini nombor 2 tadi ni, ibarat macam family dan kawan-kawan. Family ini sayang kita, anak kita sayang kita macam mana pun, tak boleh buat apa, dia kata. Maka kawan-kawan kita punya ramai-ramai jumpa kita, SMS, angkat tangan, hello, telefon, apa semua pun, dia kata bila kita mati, tinggi-tinggi mereka hantar kita pergi kubur saja. Mereka tak boleh buat apa dah lebih daripada tu. Sedangkan dia kata bini nombor 4 ni, dia kata adalah iman dan amal kita. Bini nombor 1 ni adalah iman dan amal kita. Dan dialah yang selalu kita buat tak peduli. Kita buat tak peduli. Amalan kita pun kita tak peduli banyak mana. Iman kita pun kita tak talut nak jaga. Kita selalu abaikan dia. Tapi sebenarnya dialah yang akan ikut kita bila kita mati esok. Dia kata, dia nak abang yang tu. Bukan dia nak perburuk bini nombor 4, bini nombor 3, bini nombor 2. Tak. Dia cuma nak buat contoh. Nak abang kata manusia, iman dia, amal dia, itulah yang patut dia jaga. Sedangkan dalam hakikat hidup manusia di dunia ni, iman dan amal kita buat tak peduli. Ini yang dia nak bagi tahu. Baik. So hadis yang kita baca tadi pun dia nak abang kat kita macam tu juga. Kalau sekiranya kita buat amal elok-elok, dia kata amal ni lah itu yang nak tolong kita di sana. Tetapi tidaklah beribadah itu dengan kencang dipuji oleh syarak. Kalau nak buat ibadat, nak buat amal sekalipun, jangan buat kalut-kalut. Allah tak suka. Agama tak mahu jenis buat kerja kalut-kalut macam ni. Bahkan terpuji iaitu beribadah dengan tetap keadaan cukup tertib dan cukup waraknya. Yang penting apa dia? Buat ni biar amal yang kita buat tu ikhlas, dan kita buat tu dengan hati yang khudu', dengan hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan, kita masa sembahyang, kita sujud. Masa kita sujud, kita rasa tak kita ni depan Tuhan ni satu biji? Tak rasa. Sembahyang semua, sembahyang. Tapi berapa orang yang dalam sembahyang tu dia dapat tu, dia dapat zaut, dia dapat lazat dalam sembahyang tu. Yang apabila dia sujud tu, dia berasa dia hina, dia berasa dia ni apa pun tak ada. Dia berasa kalau Allah tak tolong dia habis dia. Dia berasa dia ni satu manusia, satu hamba yang berhajat kepada Allah. Ada tak rasa tu masa kita sujud? Sembahyang semua, sembahyang. Semua sembahyang. Tapi roh ibadat kita ada ke tak ada? Kita rasa tak Allah ni besar dalam hidup kita? Kita rasa tak kita ni miskin, fakir, tak ada apa kalau Allah tak tolong kita? Tak ada, tuan-tuan. Malam ni umur kita pun dah 45, umur kita dah 55, umur kita dah 70. Kita tak rasa macam tu dalam satu pun sembahyang kita. Tak rasa. Pernah tak umur kita 60 ni kita sembahyang, kita sujud keluar air mata? Pernah tak? Masa kita sembahyang tu, kita sujud tu dia terbit air mata. Dia terbit air mata. Pasal apa? Pasal berasa kita ni cukup hina depan Allah. Tak ada, tuan-tuan. Abu Bakar As-Siddiq apabila Nabi sakit kuat, Nabi cadangkan Abu Bakar. Nabi suruh Abu Bakar diganti Nabi jadi imam. Aisyah anak dia sendiri, isteri Nabi sendiri, Aisyah kata apa dekat Nabi? Jangan bapa aku. Dia kata pasal apa? Pasal bapa aku ni rajulun buka. Dia ni satu orang yang kuat menangis. Abu Bakar As-Siddiq bismillah pun boleh keluar air mata. Apatah lagi kalau dia baca ayat. Dia baca aja dia rasa macam hati dia kena ramai. Dia sebab, dia teriak. Tuan-tuan, kalau dalam internet tuan-tuan boleh masuk apa tu, alamat tu kita boleh tengok balik imam Masjidil Haram jadi imam sembahyang tu, dia ada address dia gitu. Tuan Syed kita bagi tahu kat saya itu. Saya masuk ke situ tengok. Dia ada rakaman yang imam Masjidil Haram dia main tebak tu. Depa ada pula satu rakaman. Kita tengok dulu. Haramain Recording nama dia. Ada tuan-tuan masuk dia explore tengok benda ni. Bukan betul surah besar-besar. Kadang-kadang dia baca surah biasa aja. Dia sambut bukan baca lupa ayat. Dia sambut dia sebab. Dia baca ayat tu dia sebab. Tak boleh dia berhenti kan. Dia sambung balik baca dia sebab. Dia sambung balik baca dia sebab. Kita bila tengok tu tuan-tuan, kita tak pernah rasa. Kita tak pernah rasa macam tu. Rasa kita ni apa kita ni di depan Allah ni. Kita tu pembohong Tuhan ke hari-hari lari. Soalan tu kita nak tanya diri kita. Selama-lama ni kita hidup, kita duk pemohong Tuhan ke? Kita sebenar-benar tak beriman. Kita pergi pemohong Tuhan ke kata kita beriman? Kita sebenar-benar jahat. Kita bohong Tuhan ke kata kita orang baik? Kita rasa tak perasaan macam tu? Rasa macam ini yang dia nak beritahu ni. Dia kata ibadat ni tak banyak tak apa. Sikit pun tapi kualiti. Ibadat tu kualiti. Ibadat yang kita buat tu dia menyentuh hati kita. Kita bangkit pukul 3, pukul 4 pagi tahajud 2 rakaat, Allahu Akbar. Tak ada siapa tahu, tak ada ingat nak tunjuk dekat siapa, tak ada apa. Tapi masa kita sujud tu ayah mata keluar. Kalau kita boleh dapat yang tu, kita boleh dapat kerak yang tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah sayang kita. Maka sebahagian daripada ulama ni sampai bagi cadangan. Dia kata kita kalau ibadat tak keluar ayat mata ni, dia kata apa-apa masuk dalam mata, bagi keluar ayat mata. Nak latih supaya apa? Ayat mata kita keluar ni kerana takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni yang dia nak beritahu, ibadat yang berkualiti. Maka tidaklah ambil kerja dengan nama banyak saja. Dia kata jangan ibadat tu, jangan ingat kuantiti, jangan ingat nak banyak. Ingat kualiti ibadat kita tu, dia kata. Dan dia kata sedangkan tidak sempurna akan tertibnya dan masuk apa-apa yang syubhah di dalamnya.
Misalnya satu orang yang mengerjakan sembahyang, maka dikerjakannya dengan kencang, dengan cepat bacaan, cepat rukuk, cepat sujudnya, supaya legah dan supaya banyak sembahyang dapat dikerjakan. Tak mahu macam ni. Sembahyang ni nak cepat baca, cepat rukuk, pusat aja yang tidak sujud, duduk antara dua sujud, punya laju. Kata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangkit pula Allahu Akbar, sembahyang lain pula, tapi satu pun sembahyang tak ada kualiti. Dia kata dia tak mahu macam ni, dia kata. Maka yang demikian itu tidak terpuji pada syarak. Bahkan terpuji itu iaitu sembahyang orang yang tenang, tetap rupa keadaannya, bacaannya sederhana, rukuk dan sujudnya sederhana. Semua pekerjaan sembahyang itu, daripada fardunya, daripada sunat ab'ad dan sunat hay'ahnya, ada belakang dia buat semua. Macam mana yang dia duduk mengaji, yang dia duduk jumpa adalah hadis ni, tiap-tiap satu perlakuan sembahyang tu dia nak buat kira exactly macam Nabi ni. Dia nak buat macam tu. Rukuknya, jari nak renggang ke, jari nak rapat ke, masa sujud kaki nak rapat ke, kaki nak buka ke, tapak tangan nak jari renggang ke, jari rapat ke, semua dia tahu benda ni very particular, tiap-tiap satu. Ini ada hadis Nabi buat macam ni, ini ada hadis Nabi buat macam ni, ini ada hadis Nabi buat macam ni. Dia sentiasa nak pastikan dia buat tu tidak derail, tidak tergelincang daripada landasan agama. Dia nak buat yang betul punya. Orang macam ni, dia kata ibadat dia berkualiti. Hati dia ni duk ingat satu ya, aku takut kalau aku buat ni tak kena macam yang Allah mahu. Aku nak buat macam Allah mahu. Macam tu, dia kata. Dan dibawanya dengan tetap dan tenang dan cukup sempurna. Maka sedikit ibadah yang sempurna itu lebih utama daripada ibadah yang banyak tetapi tidak sempurna. Dia kata dia. Buat sikit pun tak apa, tapi buat bagi Allah. Daripada buat banyak tapi tak ada kualiti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kerana itu, terpuji ibadah yang tenang itu lebih daripada ibadah yang dibuat kencang, cepat, kalut, bersungguh-sungguh rupanya. Kerana kencang dan bersungguh-sungguh rupa itu selalu tersalah ataupun menyerupai salah. Bila buat kerja kalut ni, dia kata biasanya salah. Buat kerja kalau kalut ni biasanya salah. Dia kata. Bacaannya tak cukup sempurna, makhraj hurufnya tak betul, tidak cukup mat dan kasarnya, panjang pendek bacaan, tajwid, lintang, pukang, hancur. Orang lah kata hancur, bukan hancur. Dia kata tu lagi teruk pada hancur, kan? Dengan tak tahu hak mana panjang, hak mana pendek, hak mana enam tak boleh korang, hak mat tak tahu. Dia baca sampai orang tak tahu dia baca surah apa, tak tahu. Sampai budak yang hafaz Quran pun dengar dia baca tak tahu dia baca surah apa. Itu dia sampai lagu tu hancur. Memang hancur. Budak hafaz Quran ni, orang baca surah apa pun dia tangkap, oh ini Al-Baqarah, oh ini Al-Anfal, dia cakap oh ini Al-Mujadilah. Dia tahu. Tapi dengar dia ni baca, dia tak tahu surah apa dia baca, tak tahu perkataan apa dia sebut. Allahu Akbar, rukuk dah. Tak mau macam ni, dia kata. Dan kelakuannya tidak cukup tamakninah dan kemahuannya, tak ada tamakninah pun. Tak ada tamakninah, rukuk pun tak ada tamakninah, sami Allahu liman hamidah pun tak ada tamakninah, semua cepat. Maka betapalah ibadah yang tetap rupa keadaan dan ada warung itu tidak terpuji. Dia kata tu dia. Kalau ibadat yang macam ni, Allah tak akan suka kepada orang yang buat ibadat macam ni. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Jabir radhiyallahu anhu qala zukira rajulun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'ibadatin wa ijtihadin wa zukira 'indahu akhar bid'ah. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata dia disebut orang dan dikenang-kenang orang akan satu laki-laki di tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah dan bersungguh-sungguh pada ibadahnya. Satu hari sahabat duduk dengan Nabi, satu orang sudah cerita dekat Nabi, kata satu orang sahabat kita ni ibadat cukup hebat. Dia cerita benda ni di depan Nabi. Seperti kata orang-orang, si anu itu sungguh-sungguh benar dia pada membanyakkan ibadat. Dan dikenang orang pula di sisi Nabi akan satu orang lagi,
yang tetap rupa ibadahnya, tenang, tak gopok. Dan tenang dan cukup rupa waraknya. Seperti dikata mereka Ambo Siano itu, tidak bersungguh-sungguh ia membanyakkan ibadahnya, tetapi ibadah yang dilakukannya itu cukup rupa tertib dan berhalusnya, dan cukup rupa waraknya. Tidak tinggal apa satu pun, melainkan semuanya habis dikerjakan dan habis dibuat depan Nabi. Satu orang duduk cerita tentang satu sahabat, ibadah ni cukup banyak. Satu orang pula cerita depan Nabi juga, tapi dia ni ibadat dia tak banyak. Tapi kalau dia semayang, kita tengok, kita boleh rasa tenang dia. Sampai macam tu. Orang duduk tengok dia semayang, tengok cara dia semayang tu, dengan rokok dia, dengan i'tidal dia, dengan sujud dia. Orang yang duduk tengok ni pun boleh tumpang tenang tu. Cantik ibadat dia. Orang cerita dekat Nabi benda ni. Tidak tinggal apa suatu, melainkan semuanya dibuat dengan elok. Maka bila didengar oleh Nabi SAW, orang-orang menceritakan tentang hal dua orang ni, maka Nabi SAW pun bersabda, faqala Nabi SAW, la yu'dalu bid'ah. Maka sabda Nabi SAW, tidak setimbangan dan tidak sebandingan amal dengan cukup tetap dan sempurna keadaan dan cukup warak. Nabi bila dengar macam ni, Nabi beritahu dekat sahabat. Maknanya Nabi kata apa? Aku suka hak yang kedua. Hampa cerita dekat aku, dia ni tadi ibadat cukup banyak, tak berhenti buat ibadat. Tak seorang lagi cerita, dia ni ibadat tak banyak, tapi dia buat elok-elok. Nabi beritahu apa? Aku suka yang kedua. Nabi kata biar ibadat tak banyak sangat apa, tapi buat bagi elok-elok. Apa tuan-tuan? Ibadat kita ni, kita nak persembah pada Tuhan. Tuhan kita ni, Tuhan Rabbul Alamin. Seluruh alam ni dia punya. Apa dia nak heran dengan ibadat kita buat ni? Apatah lagi kalau ibadat yang kita persembah dekat dia ni cincai punya ibadat. Tuhan nak tengok tak ibadat macam ni? Melainkan kalau ibadat yang kita persembahkan kepada Tuhan yang cantik punya, Tuhan mau ibadat yang macam ni. Maka Nabi SAW beritahu, Nabi kata maka tidak setimbangan dan tidak sebandingan amal yang cukup tetap sempurna keadaan dan cukup warak itu berbanding dengan amal yang kelang kabut tadi ini. Maka warak itu lebih utama daripada sekalian ibadah yang dibuat oleh manusia. Nabi kata Allah mau yang ni. Orang yang buat ibadat, hati dia tu kira untuk Tuhan, solid. Allah mau orang macam ni. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib dan tiada kami ketahui melainkan daripada ini wajah. Kemudian tajuk bab ma jaa fi man akala halalan dakhala al-jannah. Ini penting tuan-tuan. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan orang yang makan benda halal masuk syurga. Betul ya? Siapa yang hidup dia sehari-hari, dia pastikan rezeki dia, hak dia makan, bini dia makan, anak-anak dia makan, semuanya halal. Syurga untuk dia. Ketahuilah saudaraku, makan halal memasukkan dia, yakni memasukkan orang yang makan itu ke dalam syurga. Dia kata. Kerana halal itu disuruh Tuhan dan disukai oleh Tuhan. Pilih yang halal ni Tuhan suruh. Tuhan suruh. Benda yang kita doa apa hari-hari ni, make sure halal. Make sure, pastikan halal. Kerana memilih yang halal ni Tuhan suruh. Kita dalam masyarakat kita hari ni masalah bisnes strategi. Satu orang buat ubat gigi, satu orang buat ubat gigi juga. Jadi bila dia buat ubat gigi produk baru, dia dah condemn produk lama ni. Dia pergi buat keluar cerita dalam internet, raya rendah sana sini, ubat gigi ni ada tik babi lah, ubat gigi ni ada lagu-lagu ni. Itu pun salah. Kalau kita buat produk kita nak bagi laku, kita buat bagi elok, bagi orang pilih, bukan dengan cara kita nak barang orang bagi lingkup. Tapi kita ni, orang kita ni, kita punya strategi ni macam tu lah daripada berapa puluh tahun dulu. Kita buat produk kita nak suruh orang ambil produk kita, bukan kita nak buat bagi elok dah. Kita nak tipu buruk hak orang tu ada nak bagi orang tak beli tu, nak bagi orang beli hak kita. Itu salah. Kita memfitnah orang, itu salah.
Buat bagi elok orang main, sendirinya orang main. Orang akan cerai sekali cerai. Buat apa lah ini? Lagipun ini produk orang kita punya ni, orang Islam punya. Dia punya standard, dia punya kualiti bagus. Orang main kita kerana kualiti kita, bukan kerana kita hidup fitnah orang. Kalau kita fitnah orang tu, orang main kat kita, tak berjaya pun. Lah jadi mengikut macam tu ya kita. Hari ni benda nak kena jaga tuan. Ini benda nak kena jaga. Hari ni bisnes dia jadi macam tu. Dia tak jadi elok. Baik. So dia beritahu di sini macam tu. Makan yang halal, guna benda halal ini benda bagus dan dia menjamin syurga. Kerana halal itu disuruh Tuhan dan disukai Tuhan. Maka tiap-tiap rezeki yang dituntut dan dicari dan dapat dengan jalan yang diharuskan oleh syarak, maka itu rezeki halal. Buat kerja bagi menepati agama, halal lah dia. Dan menuntut rezeki yang halal itu digalakkan oleh syarak kita, serta diberi takut daripada menuntut rezeki dengan jalan haram. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah orang yang makan halal itu masuk syurga. Dan hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala tayyiban wa amila fi sunnah wa amina an-nasu bawa'iqah dakhala al-jannah. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa makan dia akan makanan halal dan beramal dia semacam jalan sunnah yang dinakalkan daripada Nabi, dan aman orang daripada bala bencananya, yakni tidak buat zalim pada orang, tidak dicarutnya orang, tidak dimaki dan tidak dilaknat orang, nescaya masuk syurga. Nabi bagi 3 benda. Nabi kata 3 benda ni kalau orang ni komplit buat, dia syurga. Apa dia 3 benda tu? Yang pertama, akallah halal. Makan benda halal. 1. Makan benda halal ni bukan maksudnya makan benda kalau hak kena sembelih elok, bukan tu saja. Duit pun main jalan halal, bukan tipu orang, bukan halal. 1. Kemudian yang kedua apa dia? Dia kata dia beramal sepanjang hidup dia. Dia beramal wa amila fi sunnah. Dia ikut sunnah. Sedaya upaya dia nak ikut sunnah. Sunnah ni dia belajar, dia tengok dalam hadis, dia tahu Nabi buat macam mana, dia nak try sedaya upaya nak buat. Sedaya upaya try nak buat. Kalau Nabi makan tangan kanan, dia makan tangan kanan. Kalau Nabi nak makan, Nabi ambil benda duduk depan Nabi dulu. Dia pun buat macam tu. Kerana apa? Kerana nak ikut sunnah. Kalau Nabi, dia tengok apa dia jumpa dalam hadis, kata Nabi buat begitu, dia cuba untuk nak buat macam tu. Dia beramal dengan sunnah. Dan yang ketiga apa dia? Aman orang lain. Wa aminan nas bawa'iqah. Mulut dia tak bagi orang sakit hati, perangai dia tak bagi orang sakit hati. Aman semua orang dengan dia. Tak pernah sekali dia tidur fitnah orang. Tak pernah sekali dia pergi caci maki orang. Tak pernah sekali dia pergi buat benda tak elok yang menyakitkan hati orang. Dia jaga 3 benda ni. Nabi kata apa? Dakhalal jannah. Syurga dah haram. Bukan senang benda. Nampak macam senang, tapi bukan senang nak boleh buat macam ni. Kita tuan-tuan, kita tanya diri kita. Ramai tak orang sakit hati kat kita? Kalau orang sakit hati dekat kita kerana jahat kita leceh, kita memang leceh. Tapi kalau orang sakit hati kat kita, kita tak buat apa benda salah jahat dekat orang. Orang sakit hati kat kita, itu tabiat manusia. Nabi berapa ramai orang sakit hati kat dia, bukan kerana Nabi jahat, tapi dendam orang terhadap agama Allah, maka orang sakit hati ke Nabi. Kita, kalau orang sakit hati kat kita, kita tak buat apa salah dekat orang sakit hati kat kita, tak apa. Yang tu normal, Nabi pun kena macam tu. Tapi kalau kita ni mulut jahat, kerana tu orang sakit hati kat kita, kita tak mencukupi syarat untuk nak masuk syurga. Itu maksudnya. Dia kata, dan tidak nescaya masuk dia ke dalam syurga kalau dia boleh buat 3 benda tu. Apabila didengar oleh orang akan sabda Nabi SAW yang demikian itu, maka disahut mereka itu. Faqala rajul, ya Rasulullah, inna hadzal yawm fil nas lakathir. Qala Nabi SAW, wa sayakunu fi quruni ba'di.
Maka kata satu orang lelaki, ya Rasulullah, bahawasanya segala yang Tuan hamba kata tadi pada hari ini, yakni pada masa Tuan hamba kata ni, banyak orang, banyak ada orang. Bila Nabi sebut 3 syarat ni boleh masuk syurga: makan benda halal, buat amalan ikut sunnah, jangan tidur bagi sakit hati orang. Bila Nabi kata lagu tu, sahabat kata apa kat Nabi? Oh, mereka kata kalau yang tu hari ni kafir, ramai. Sahabat-sahabat Nabi semua bagus-bagus. Sahabat-sahabat Nabi tak bagi sakit hati orang. Sahabat-sahabat Nabi amalan sebiji ikut macam Nabi. Sahabat-sahabat Nabi makan semua benda halal, pastikan rezeki halal. Maka bila Nabi sebut macam tu, sahabat kata kalau macam tu tak ada masalah lah, ramailah kita yang ada syarat-syarat tu. Yakni semua orang pada zaman ini makan halal, semua orang pada zaman ini beramal mengikut sunnah Nabi, dan semua orang pada zaman ini tidak mencaci di antara sama-sama sahabat Nabi, tidak memberi mudarat di antara sama-sama sahabat Nabi. Bila didengar Nabi SAW kata laki-laki itu, lalu sabda Nabi, sesungguhnya sekarang ada yang seperti kamu kata itu. Nabi kata betul macam kata. Hari ini benda ni tak ada masalah. Semua kita makan benda halal, semua kita amalan ikut sunnah, semua kita tak buat bagi sakit hati orang, betul. Semua kita macam tu hari ini. Lagi akan jadi pada kurun selepas aku. Nabi kata tapi umat selepas kita ni akan ada masalah ni. Kita dah betul kan 1400 tahun lebih lah daripada zaman Nabi. Tak tahu nak kata lah, punya teruknya hari ni. Makan halal haram ni pun tak tahu lah. Tak tahu lah. Amalan ni ikut masing-masing lah. Nak buat lagu mana hang buat, aku nak buat lagu mana aku buat. Tak tahu lah. Orang main abang kata ni hadis ni pun tak mau pakai. Ni hari ni dia keadaan. Lepas tu bagi sakit hati orang ni hari-hari jelek-jelek mata maki orang. Sampai nak tidur tu mata nak berjam, duduk maki lena gitu ya. Punya teruknya masyarakat akhir zaman ni. Nabi kata apa? Nabi kata betul, benda ni zaman kita tak ada masalah. Ni aku bagi tahu ni, Nabi kata untuk zaman selepas kita, mereka akan ada masalah untuk nak buat 3 perkara ni. Maka apabila aku dan setengah daripada sahabat aku sudah mati, maka orang-orang pun banyak makan yang haram. Nabi kata kita tak ada esok ni tahan. Harta aku, harta hang pun harta aku. Dia makan haram. Dia ramai dah, zaman tu dia ramai. Amal ibadat jadi kalang kabut, tulang kali, lintang pukang habis. Akan jadi selepas pada ni. Dan berbuat bid'ah mereka itu. Dan beri mudarat sama-sama Islam. Sama-sama Islam ni bergaduh. Sama-sama Islam ni bergaduh. Gua kata sunnah dengan syiah bergaduh tu tak, yang tu berzaman dah. Baru ni Saudi ambil inisiatif panggil cuba untuk nak merapatkan di antara mazhab buat di Saudi. Baru ni panggil wakil daripada Iran yang menjadi kepala syiah dunia lah ni pun panggil mai duduk sebelah Raja Saudi, duduk sebelah, bincang antara sunnah dengan syiah ni macam mana cerita nak cari satu jalan. Kok kita boleh ambil satu jalan yang cantik punya, jalan Quran dan jalan hadis Nabi. Cuba untuk nak bagi jadi elok. Tu di peringkat international. Di peringkat kita ni sama-sama ustaz. La ilaha illallah. Ang sidai aku sidai hang, aku siku hang, aku badai hang, aku bomba sama-sama ustaz. Sangat tidak cantik. Sangat tidak cantik. Tidak ada tertib, tak ada apa. Mengajak agama, mengajak Quran, mengajak hadis. Dia ni pun mengajak Quran, mengajak hadis. Dia ni pun mengajak agama. Awak dia jadi macam ni. Awak dia jadi macam ni. Ini yang Nabi SAW kata, akhir zaman benda ni akan jadi. Apa dia? Dan beri mudarat sama-sama orang Islam. Duk lawan bagi mudarat. Baik. Dia kata dalam kata Tirmizi ini hadis gharib. Tiada kami ketahui akan dia daripada ini wajah. Dan meriwayatkan dia oleh Al-Hakim. Dan berkata dia sahihul isnad. Dari segi sanadnya sahih. Dia kata masalah menuntut rezeki yang halal itu wajib dia atas tiap-tiap orang Islam. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis Nabi SAW.
Begini nasnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, talabul halal wajibun ala kulli muslim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula menuntut rezeki halal itu wajib ya atas tiap-tiap orang Islam. Meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Awsat. Wajib cari yang halal ni wajib. Satu orang tanya, ustaz, kata saya duduk kerja di hotel. Kadang-kadang saya kena serve pelanggan ni, saya kena serve arak dekat mereka. Macam mana ustaz kerja saya ni? Tanya macam tu pun ada. Ustaz, saya ni duduk kerja pramugari kapal terbang. Penerbangan internasional ustaz, mereka akan request liquor, arak. So kita terpaksa kena bagi. Ustaz kata tak apa kerja saya macam ni. Benda apa ni? Ini benda-benda yang jadi serabut. Benda-benda yang jadi serabut. Ustaz saya ni duk minta kerja merasa dah tak mana dapat. Inilah satu kerja yang saya dapat. Ini apa dia? Saya ada bawa lori Guinness Stout. Bila bawa lori balak pun tak apa. Daripada hang bawa lori Guinness Stout ni. Kan? Dia kata saya ni tak tahu lah ustaz, yang ni lah saya duduk kerja, saya stres, semua tak boleh lah. Yang ni lah, 5 tahun dah saya kerja ni, anak-anak saya pun besar dengan dia gaji ni. Kita dengar susah nafas dia. Susah nafas, banyak lori lain lagi mau driver. Kan, pasal apa yang kita cari Guinness Stout ni. Kan, rupa-rupanya bila cek balik, bukan tak ada kerja tempat lain. Tapi Guinness Stout offer gaji lebih 100 daripada tempat lain. Lebih 100. Lebih 100 itu sanggup kita tidur pulang steering untuk bawa arak belakang besar-besar. Dosa. Jangan macam tu. Pasal apa ni? Agama duk pesan kat kita. Jaga baik-baik. Dia kata rezeki halal ni wajib kita kena cari. Masalah dia kata menuntut rezeki yang halal itu wajib ya. Kerana daripada menunaikan sembahyang fardu. Kemudian daripada menunaikan sembahyang fardu. Kedudukan dia yang kedua. Nombor 1 sembahyang fardu. Nombor 2 rezeki halal. Dia kata, dia macam tu punya jaga. Dengan dalil hadis yang demikian itu. Hadisnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, talabul halal fariidatun ba'dal fariidah. Maksudnya apa dia? Diriwayat daripada seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula menuntut rezeki halal itu satu fardu yang mesti dikerjakan, kemudian daripada menunaikan 5 waktu sembahyang. Dia fardu. Macam mana kita fardu kita kena sembahyang, macam tu dah fardu kita mencari rezeki halal. Meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Masalah makan dan memakan daripada usaha halal itu kesedapan yang dikurniakan Allah di dalam dunia, serta tidak mendatangkan satu mudarat pun di akhirat itu. Maka jikalau diberi dan disedekahkan barang yang lebih daripada guna diri sendiri, dapat pahala lagi dia. Kita buat kerja cari rezeki halal. Rezeki yang kita dapat tu kita makan, kita minum, kita beli pakaian. Kalau ada lebih lagi kita sedekah RM1 kat masjid, tu pun dapat pahala. Tapi kalau rezeki yang kita dapat dengan bawa lori arak tadi ni, kita makan pun haram, kita beli pakaian pun haram, kita sedekah pun tak boleh pahala. Berdosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beza dia. Demikianlah tersebut di dalam hadis. Katanya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuma rajulin iktasaba malan min halal fa at'ama nafsahu aw kasaha faman dunihi min khalqillah kana lahu bihi zakat. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang mana laki-laki yang dapat harta daripada pencarian yang halal, mana-mana orang yang kerja rezeki halal, maka memakan dia akan dia, atau memakai ia akan dirinya, beli baju, buat pakaian dengan duit halal tadi. Kemudian orang lain daripada makhluk Allah lagi, dia pergi bagi makan, dia pergi bagi pakai, nescaya adalah baginya seumpama pahala zakat ataupun pahala sedekah dengan dia. Meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya.
Nah, wallahu a'lam. Itu dia tuan. Pentingnya kita cari rezeki halal. Kita kalau kerja tempat-tempat serabut ni tuan-tuan, balik tengok anak-anak. Balik tengok anak-anak. Kita tahulah dosa kita nak tanggung di depan Allah esok ni. Kita membesarkan anak-anak ni dengan duit-duit macam tu. Dosa tu, dosa kita pun kita tak boleh nak tanggung depan Tuhan esok. Punya banyak budak-budak ni, mereka tak tahu apa. Kita yang bertanggungjawab bagi dia makan benda haram ni, kita jawab di depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat itu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk fil a'mal lillah. Ini tajuk ni panjang. 13 muka surat dia cerita ini dah. Cerita apa? Al-a'mal lillah. Buat amal apa pun kerana Allah. Kan tenang dah. Buat amal ni apa pun, daripada hal besar jihad ditumpah darah dalam medan perang, sampailah kepada haji, himpun duit pekin belanja nak pergi Mekah buat haji, sampailah kepada amal-amal yang macam-macam yang kecil-kecil ni, mestilah lillah, kerana Allah. Saya dengar mengajar ni kerana Allah ke tak? Tuan-tuan tak tahu? Allah tak. Allah tak. Kalau saya ingat ni main ni nak boleh orang panggil, lagu hati orang bagi, penat dengan duk jam jalan apa semua, dengan duk jam jalan dengan apa main-main kerana nak dapat habis. Maka minta tolong kepada Allah tu penting. Manusia tuan-tuan, susah kata siapa lah, susah kata siapa, susah kata ustaz, susah kata mufti, susah kata ulama, susah kata Syekh Al-Azhar, susah kata siapa, manusia. Atas kapasiti sebagai manusia tu, dia sentiasa duk kacau dalam ni. Sentiasa kacau. Cuba duk pedoh nak bagi ikhlas. Dia panah masuk mereka tu. Dia bagi kita gelencong. Kau ingat nak cari duit, kau ingat nak cari populariti, kau ingat, oh habis tuan. Ni akan datang, dia akan main hadis yang paling menakutkan kita. Hadis tentang apa? Tentang 3 golongan ni. Siapa dia? Satu, orang yang mati jihad fi sabilillah. Yang kedua siapa dia? Orang yang alim. Orang yang alim dengan ilmunya. Yang ketiga siapa dia? Orang yang kuat berderma. Hadis sahih. Kita akan baca insya-Allah. Dia akan cerita di 3 golongan ni esok, di akhirat esok, ketika duduk di mahsyar esok, ketika nak dihisab amalan esok, Allah panggil mereka ni dulu main. Tuan-tuan bayangkan mahsyar ni, punya ramai manusia daripada zaman Adam alaihi salam sampailah kepada orang last kali ni di atas dunia ni, semua tu ada satu tempat. Mahsyar maknanya tempat berhimpun. Semua ada di situ. Rupa ni berbagai-bagai rupa tu ada. Maka tu Tuhan start dengan apa? Dengan 3 golongan itu. Hisab amalan. Maka tu Tuhan start. Mana dia orang yang dulu atas dunia kata mati fi sabilillah. Mai Tuhan kata. Bila mai depan Tuhan, dia didakwa di depan khalayak ramai, di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya dia, hang dulu hang mati jihad fi sabilillah, betul tak betul? Dia kata betul. Tuhan kata apa? Tuhan kata bohong. Tuhan kata dekat dia bohong. Bila Tuhan kata bohong, malaikat semua pun kata dia bohong. Lepas itu terus dia didakwa di depan semua manusia, dia didakwa. Kata apa? Sebenarnya hang bukan mati kerana nak menegakkan kalimah Allah, tapi hang mati kerana nak orang kata hang berani. Tuhan kata. Tuan-tuan nampak? Zahir nampak kata mati jihad fi sabilillah. Tuhan dia perisi balik. Dia perisi balik. Mati kerana nak tunjuk berani. Takut kita. Kita bukan nak tunjuk dia. Kita takut kita ni. Aduh berjuang atas nama Allah ni. Betulkah kerana Allah? Betulkah kerana Allah? Kau kerana nak tunjuk dekat orang kata aku berani lawan. Kalau kerana tu, jadi macam yang dalam hadis tadi.
Dia main golongan kedua. Ni hak kata kaya raya apa semua. Tuhan kata betul tak atas dunia dulu aku bagi dekat hang nikmat harta benda banyak apa semua? Betul. Tuhan kata hang buat apa dengan nikmat aku bagi? Dia jawab depan Tuhan. Dia kata aku infak fi sabilillah. Aku belanja duit aku. Orang habang miskin apa tak mana aku bagi duit. Orang habang kata nak buat pondok apa tak mana aku bagi duit. Orang habang kata ni keperluan untuk agama aku bagi duit. Tuhan kata kadzabta. Bohong hang. Tuhan kata dekat dia bohong. Malaikat semua kata memang confirm dia ni pembohong. Tuhan kata dah. Sebenarnya aku tahu Tuhan kata hang memang buang duit dulu ni. Tapi hang nak orang kata hang ni jawab. Hang ni pembohong. Hang dapat apa yang hang nak. Atas dunia sebut nama dia ni semua orang kata oh dia bagi. Dia derma duit hanya tak kira. Hang dapat apa hang nak. Aku tak bagi apa dekat hang. Tuhan kata. Tuhan takut lah tuan dengan hadis ni. Niat kita ni macam mana? Sama lah dengan orang yang Allah bagi ilmu, Allah bagi dekat dia macam-macam. Allah tanya apa dia buat, dia kata aku berdakwah, kuliah subuh saya bagi, di pejabat tengah hari saya pergi ceramah, malam saya mengajar kitab, lepas mengajar kitab saya ceramah pula di masjid lain. Saya memang dakwah saya sepenuh masa, anak bini pun saya tak ada nak tengok, saya berdakwah. Tuhan kata apa? Apa bohong? Tuhan kata apa bohong? Masyarakat tengok, dah cantik dah. Daripada subuh awal-awal pagi dah ada kuliah dah. Tak lagi tengah hari pejabat kerajaan tanah sini panggil dia. Tak lagi petang, tak lagi malam. Malam baca kitab, habis-habis insya lari pergi ceramah. Nampak berdakwah, nampak. Allah kata bohong. Pasal apa? Allah kata hang nak supaya orang semua kata hang orang alim. Hang dapat apa yang hang mau? Dapat. Semua orang bila sebut nama hang, oh dia ni alim, dia ni bagus. Tapi hang bukan mencari keredaan aku. Tuhan. Baca hadis ni tentang ketang. Ketang. Pasal apa? Pasal kita tak tahu. Hak kita duk buat dah selama ni, ada tak ada masuk ni? Benda-benda yang merosakkan ibadat kita, ada tak ada masuk? Kita buat satu benda, dia main lintah katanya aku. Dia duk main begitu. Dia jadi meremuk, jadi rumah tadi jadi. Aku ingat dalam Pulau Pinang ni tak ada siapa challenge aku. Jahanam. Lagi teruk dia ingat ni ceramah kalau tak ada ni tu nak bayang duit risau tak lepas. Lagi teruk. Astagfirullahaladzim. Dia ingat apa ni kalau tak ada ceramah duit risau ni tak boleh bayang. Ceramah kan nak cari duit bayang duit risau. Tuan-tuan, na'udzubillah. Minta jauh benda-benda ni. Tuhan dia uji kita keliling. Jangan sampai kita terkena. Allah saja boleh tolong kita. Apa pun dari tolong. Minta kepada Tuhan, ya Allah, anugerah kata aku ikhlas. Siapa pun tak boleh buka kancing baju abang dia ikhlas, tak boleh. Allah yang menilai kita sebenarnya. Semua orang rendah diri, minta Allah tolong. Semua benda kita buat, dia kata fil a'mal lillah. Amalan apa pun mestilah kerana Allah. 13 muka surat tentang. Nak abang kata apa? Nak buat kata nak berhabis 13 ni bulan lambat, nak amalkan apa yang dia tulis dalam 13 muka surat ni lagi berat. Allah tolong kita boleh buat insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah kalau ni saya ingat satu kuliah lagi kita boleh habis tajuk ni. Lepas tu kita ada berapa bulan lagi nak puasa? Ini 2 kuliah dah. Alamak, nak habis. Tengok benda masa jalan macam mana? Lagi 2 bulan lepas tu puasa. Makna bulan 8 ni bulan 6, bulan 7, bulan 8, 2 bulan. Bulan depan insya-Allah kita kena habis di waktu 13 ni. 13 ni tarikh pilihan raya tentang 13. Pilihan raya 13 ke bukan? Umum tarikh 13. 13 ni pun takut yang kau juga. Ya. InsyaAllah kita habis. Kita baca, saya tip bagi habis tajuk ni. Bulan last sebelum puasa kita baca bab puasa kita baca dah. Hari tu ni kita baca balik. Jadi dan kita ambil satu berkaitan dengan puasa insya-Allah. Tentang doa bagi semua kita sihat, Allah bagi masa kita boleh main dan kita boleh memperbaiki diri kita. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.